Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi hari ini hari Jumaat dah, sebenarnya tak ada baca. Dengan sahabat kita wuti banyak hari ada keuzuran dan dengan sebab udara tak tuju ya panggil. Udara sejuk sangat. Hari ini hari Jumaat pun kita sambunglah kitab kita, iaitu kita baca lagi lah kitab Kifayatul Muhtaj, iaitu cara Isra Mi'raj. Pasal kita nak khatam sebelum daripada raya dah. Kita book sikit kitab ni supaya nak khatam sebelum raya. Dan mudah-mudahan munasabah dengan bulan Rajab ni kita membanyakkanlah baca kisah Isra wal Mi'raj. Munasabah dah. Jadi kita baca sudah dah hingga sampai di muka yang kelima. Jadi dulu tu Nabi sudah naik dah Barak. Naik hingga sampai di satu tempat yang bernama Baitul Lahmin. Nah, Baitul Lahmin ni dia panggil tempat peranak ke Nabi Isa. Tempat Nabi Isa beranak lah. Nama tempatnya Baitul Lahmin. Sekarangnya duduk dalam Palestin lah, kecik mudah-mudahnya. Lepas tu lepas siap laka dah kisah Nabi Isa ke apa, kita raya dah Siti Maria yang beranak di satu tempat yang bernama Baitul Lahmin tu. Maka hari ni Nabi kita naik lagi pula dah. Kata musannaf, dan antara adalah Nabi SAW berjalan. Tengah-tengah Nabi duduk jalan dengan Barak saat ni tu, tiba-tiba melihat akan ifrit daripada jin. Nabi jumpa dengan ifrit. Nama satu jin lah, nama jin. Ifrit. Ifrit. Ifrit ni daripada jin. Hatu, macam mana dah? Apa hatu? Menuntut akan dia akan Nabi dengan jamu. Dia wari dengan jamu api. Wari jamu ni pita tu lah, pita awak dengan api tegah. Hanya Allah tu mari cari Nabi. Lepas tu Nabi tengok dia takut, muka Nabi orang juga. Dan jadilah Nabi SAW tiap-tiap berpaling melihat akan dia, yakni akan ifrit ni. Jadi apa? Jadi apa? Kecil hati atau jadi baik takut. Rasa takut jugalah. Tu. Maka berkata Jibril pun kata, adakah hamba ajarkan tuan hamba beberapa kalimah? Dia kata Jibril kata, adakah aku ni nak jam Muhammad beberapa kalimah? Dah. Beberapa kalimah ni untuk nak hamba tu macam mana dah. Atau nak dia mati, nak dia hanyut. Dah. Apabila membaca akan beberapa kalimah ni, nascaya padam jamungnya. Kalau baca ni gak api tu mati api tu apa? Dan rebahlah ia ifrit sana atas mukanya nya ifrit sana. Kalau baca doa ni hatu tu mapoh api dia tu rebah tu kan. Nabi nak apa lagi? Ubat maha ni. Baik selalu. Timuk ijazah lalu dah.
Tu dia. Maka bersabda ia Nabi bahkan ya wari baca. Maka berkata Jibril ya ucap olehmu, mana kata olehmu ya Muhammad. Ni doa dia dah. Boleh ni dah kalau kita kata ada orang-orang masuk jin kena atau kena sihir. Dah. Boleh kita baca doa ni. Dah baca doa ni. Siuk insya-Allah lah. Ni kehendak Tuhan tu. Enggak insya-Allah. Mana doa dia? A'udzu biwajhillahil karimi wa bikalimatit tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqay yatruku bi khairi ya rahman. Baca. Ni. Ni doa hak Jibril ajar kepada Nabi. Suruh baca tak kala jumpa dengan ifrit jin sat ni. Maka mengucaplah Nabi SAW. Nabi pun baca doa ni. Maka tersukur ia ifrit tadi. Rebah lalu dah. Dan padam jamun bagi ifrit. Jadi api hak jawab tadi pun mapuh lalu dah. Tak kala Nabi baca doa ni. Lah, tu dia. Boleh kita nak baca boleh. Lah, ada lagi tak ni dah. Habis itu nampak tu dah tu. Kemudian senantiasa berjalan ia Nabi hingga berdapat di atas beberapa kaum yang berhomo. Nabi nampak satu kaum ni duk buat kebong macam dah. Satu kaum ni duk buat kebong, buat berhomo ya panggil. Duk buat tu bila? Pada tiap-tiap hari. Nak hari buat kebong. Dan mengetam pula pada tiap-tiap hari. Buat hari ni ketah hari ni kecak dah buat padi dah. Tu nyedung buah ketah. Padi banyak ulai juga nak boleh masak. Tapi ni dak Nabi nampak hari ni nyedung hari ni pula ketah. Tu gopo ni alamat apa tanda apa lagu ni. Tu. Berhama tiap-tiap hari dan mengetai pula tiap-tiap hari. Lepas tu tiap-tiap diketamnya kembali ia ketam saat itu seperti barang yang dahulu. Ketai dah tumbuh pula dah. Tak ada nak tanah lah itu. Apa ni lagu ni? Maka sabdanya maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini ya Jibril? Gopo ni kelakuan ini? Nah, Jibril pun jawab, maka katanya Jibril. Jibril kata, inilah beberapa kaum yang berperang sabar. Ni dia panggil rupa orang yang perang sabar. Berperang di jalan Allah Ta'ala. Dah, pahala dia tu berganda-ganda. Dah, digandakan Allah Ta'ala bagi mereka itu orang hak perang sabar ni. Diganda kebajikan orang hak perang sabar tadi. Kata diganda yang satu kepada 700 ganda. Dan lebih yang amat banyak. Dah. Jadi tu ganda sampai 70 bahkan lebih lagi ganjaran dia orang hak perang sabar. Tu dia. Seperti mana dalam Quran firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang yang kamu nafkahnya barang tu, tiap-tiap kita nafkah sesuatu perkara kita nafkah, tak kiralah kepada anak, pada isteri, dua ibu bapa kita nafkah tu. Gapo ni barang ni daripada sesuatu tak kira pun walaupun sedikit banyak syai panggil nakirah kan. Lajat gapo dia
benda yang umum walaupun sedikit kita sedekah, kita nafkah tu, maka iaitu barang yang kamu nafkah ni digantinya barang apa mana diganti? Ya, dan iaitu mula. Maka iaitu barang yang kamu nafkah tu digantinya, dibalah pula. Bukan kata nafkah dah tu habis saja dak. Lagu ni dia panggil kita kena nak nambahkan rezeki kita. Ya kena kita ni dia kena sedekah atau kena nafkah. Tuhan beri rezeki banyak kita dah. Kalau kita duk tambah situ tak ada, dia panggil tak ada nambah rezeki kita. Pas nak beri nambah, nak beri jadi kau nambah tu ya kita kena nafkah. Misalnya boleh 1,000 nafkah. Nafkah ke anak, ke isteri, ke ibu bapa, Tuhan ganti hak lain pula lebih daripada hak kita boleh tu pula. Tu dia panggil digantikannya. Tu dia fahuwa yukhlifuhu. Tu dia. Ya lagu tu rezeki kalau kita nak boleh nambah ya kena ada nafkah. Tu dia. Dan iaitu Allah Ta'ala ni sebaik-baik yang memberi rezeki. Dia panggil wa huwa khairur razikin. Allah Ta'ala lah yang lebih, yang apa dia sebaik-baik orang yang memberi rezeki. Jawabnya tak ada orang yang lain yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala lah. Sebab semua rezeki tu apa milik Allah Ta'ala belaka. Tu dia. Habis situ. Tu. Khulasahnya nak rezeki tambah kena nafkah. Hak wajib juga ada, hak sunat utama pula. Hak wajib juga ada kena buat. Hak sunat sepengang sedekah. Sedekah hak sunat. Sedekah hak wajib seperti nafkah anak, isteri, pada arwah ibu bapa. Atau hak wajib. Ibu bapa hak tak ada kerja dah yang kita kuasa lah. Tu dia. Dan senantiasa berjalan ia. Lagi pula dah. Senantiasa berjalan ia Nabi. Sehingga berdapat dengan bahu yang harum. Bahu apa ni harum ni? Bahu sedap. Lalu-lalu pak nampak, kena bahu sedap ni. Maka sabda Nabi SAW, Nabi tanya, Ya Jibril, Hei Jibril, apa bahu yang harum ni? Apa hak bahu sedap ni? Maka katanya Jibril, inilah bahu Masyitah. Masyitah, seorang perempuan. Siapa dia Masyitah ni? Yakni Masyitah ni perempuan yang menyisir akak anak Firaun. Seorang perempuan yang duk sisir rambut anak Firaun. Firaun ni Raja Mesir, gelar Raja Mesir. Lepas tu dia mau tanya, Firaun hak mana? Hak ni tak tahu. Sebab dia ramai. Faro hak negeri Mesir ni ramai. Faro hak masa Nabi Musa tu dia panggil nama dia Ramses. Ramses, sesiata Ramses. Tapi hak ni Masyitah ni masa Firaun mana wallahu a'lam. Tak tahu dah. Sebab dia banyak Firaun ni. Bukan seorang tu dak. Maka Masyitah ni dia panggil dia ni khidmat nanti sisir rambut anak Firaun. So, dan bahu anaknya anak Masyitah. Dan suaminya suami Masyitah. Jadi semua keluarga dia tu mati satu tempat dan tanah satu tempat. Lagi pula bahu sedap situ kubur dia. Nabi lalu situ. Antara adalah ia Masyitah ni kisah dia dah. Rakyat cerita Masyitah sikit dah. Dia panggil orang Tino hak iman kuat dah. Walaupun siapa kena bunuh pun jangan. Tak tukar agama dia panggil dah, tak tukar agama. Duk jalan yang sebenar ni tak jangan tukar. Walaupun kena bunuh mati nyawa pun dalilnya dia tu akan masuk syurga. Tak kalau Nabi lalu tu bahu sedap kubur dia. Bahu sedap. Tu. Tiap-tiap menyisir akan dia akan anak Firaun tadi. Apabila jatuh sisir pada tangan Masyitah, bau-bau nak disisir pak, pegang disisir pak, maka berkata nyo Masyitah, Bismillah ta'assa Firaun. Dengan nama Allah binasa Firaun.
Oh katalah tu. Kata depan anak Firaun. Nyawasa lalu dah anak ya pun. Tu dia. Maka berkata anak Firaun, adakah bagi kamu tu Tuhan yang lain daripada bapakku? Ada lagi nak Tuhan lain daripada bapakku ni. Tak ke Firaun ni ngaku di Tuhan ke? Patut je nak jawab lah no. Maka berkata Masyitah, bahkan ya ada Tuhan lain. Dia kata, tetapi dah iya Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau Allah Ta'ala. Dah tu Firaun bukan Tuhan manusia. Pas Tuhan Allah Ta'ala. Tu dia. Patut maka berkata anak Firaun itu, anak Firaun pun kata, adakah reda engkau bahawa aku khabarkan bapakku? Lah no ni kalau aku goyak ke pak aku kata mengata ada Tuhan lain pula ni. Masyitah pun jawab, maka katanya Masyitah, bahkan lah ada mau nak gi ngadu-ngadu ada apa kawan dah. Kecek undang-undang. Lagu tu lah. Maka pergilah ia anak Firaun saat ni mengkhabarkan bapaknya Firaun. Dah, goyak kepada Firaun. Firaun tahu dah ke? Maka diserunya Firaun akan dia yakni akan Masyitah tadi. Koyak dia mari ya kawan ada kerja sikit dengan dia ni. Tengok mana-mana ni ngaku lain pada aku ni ada lagi Tuhan lain. Masyitah pun buat apa muka raja panggil ni. Maka tak kalau datang ia Masyitah. Maka kata Firaun, bagi Masyitah. Firaun pun tanya lalu dah. Masyitah, adakah bagimu tu Tuhan yang lain daripadaku? Ada Tuhan lain lagi no daripadaku ni? Masyitah jawab lah no. Maka kata Masyitah itu, bahkan ya ada Tuhan lagi. Tetapi Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Ta'ala. Ya itu Tuhan Allah Ta'ala. Tuhanku dan Tuhanmu juga. Berasak lalu Firaun. Muka duk mengaku dia Tuhan apa ada Tuhan pula dah ni. Lepas tu Tuhan ya sore tak apa lagi kata Tuhan bagi Firaun juga. Murih lalu. Maka tak kala mendengar Firaun akan dia yakni akan perkataan Masyitah saat ni. Sangat marah ia Firaun. Nak murih lalu. Murih saja tak apa lagi. Bakar. Nak bakar sok-sok itu hok dah. Bohlah kawah ni. Tu pangat api. Tok kawah hidup nyala situ, air panas, boh air. Boh air masak siap dah. Boh Masyitah masuk dia tu. Pas Masyitah lagu mana ni? Nak lawan kedak ni dengan Firaun ni. Jangan mati kedak untuk nak belau agama ni. Ke jangan aku sekat ni lu. Masyitah lagu mana? Yo ketina ke, hati lembut juga ni. Ime kukuh apa, lembut juga. Tapi ada sebab nak boleh lembut tu. Kalau semata-mata dia ke apa tu, keras juga. Tapi ada sebab ya, guna ni. Firaun marah dah. Maka adalah bagi Masyitah itu suaminya. Ada tok laki seorang. Dan dua anaknya. Masyitah. Ada dua anak orang. Ada anak dua orang. Betul? Satu hak besar dan satu hak kecil. Ada hak besar seorang dah, lepas tu ada hak lu seorang. Lagi menyusu. Anak dia hak halus tu baru duk nyusu, tak ada lepas pat lagi lah macam mana dah. Maka diseru pula akan suaminya, suami bagi Masyitah. Dan menyuruh ia Firaun saat ni akan keduanya, yakni akan Masyitah dan suaminya tu kembali kepada agama Firaun. Tobat mula. Tobat mula masuk agama aku mula. Tersudut percayalah dengan Allah Ta'ala tu. Cara aku laku Tuhan, aku boleh buat orang, aku boleh hidup orang, aku boleh mati orang ya. Sungguh tak boleh hidup ni, mati boleh ya. Ambil berdaya atas rekak. Nak hidup tak boleh ni. Tu Firaun. Ngaku ya di Tuhan. Lepas tu suruh Masyitah dengan suaminya kembali masuk agama dia semula. Tu.
Dan mengulangi ia Firaun akan keduanya, akan Masyitah dan suaminya ni. Duk ayat pula banyak kali jugalah duk ulai-ulai suruh kembali kepada agama ni. Maka anggan keduanya Masyitah dan suaminya. Anggan ni mana tak amboh, tok jang, tok saya kembali kepada agama Firaun. Dah. Maka anggan keduanya itu daripada mengikut. Tak amboh. Lepas tu kemudian berkata Firaun, bahwasanya aku hendak bunuh akan kedua kamu. Aku nak bunuh kamu ni. Jikalau tiada kedua kamu kembali kepada agama kamu. Kalau mu tak kembali kepada agama, nak masuk agama aku semula, aku nak bunuh. Firaun ayat. Palana. Maka berkata Masyitah. Masyitah kata, kebajikan kamu. Molek tak apa. Mu nak bunuh pun tak apa, baiklah. Janganlah kecak dah bunuh ke bunuh. Maka berkata Masyitah, kebajikan kamu bagi kami. Molek. Jika engkau bunuh akan kami, tapi ada syarat. Ada syarat. Nak bunuh boleh. Jika engkau bunuh akan kami, bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang satu. Buat satu kubur dia, tak usah duk letih buat kali banyak lah. Masyitah kaya. Maka engkau tanam akan kami sekalian padanya, yang ni pada kubur yang satu saat ni. Buat setiap kubur dia. Letih kali. Pas kali ni mana pak orang ni. Paksa jadilah Masyitah kata. Maka berkata Firaun, bagimu yang kamu tuntut. Kalau mau nak lagu tu, boleh lagu tu lah. Kau nak buat ada masalah. Dia kata, itu sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Firaun kata, kalau itu molek bagiku pula tak letih. Tak kena sang lukna banyak kara. Maka galis kara, galis so, akan bertiga, berempat lalu lah. Senang. Maka menyuruh Firaun mendatangkan dengan satu kawah temaga. Ori kawah lah. Bakal orang kawah dah. Teruk. Dipanaskan di atas api. Panas tak api, tak panas tak batu dah. Sejuk pula batu. Panas tak api. Padahal penuh air di dalamnya, di dalam kawah ni penuh air. Kemudian buat air panas siap dah. Kena tanya itu loh, kena takdir itu. Tak panas dah apa? Air panas dah lah, gelegak dah. Kemudian menyuruh menjatuhkan Masyitah. Suruh tahap Masyitah masuk oleh air saat ni. Air ada gebuh. Oleh kawah magah ni. Dan suaminya, suami Masyitah, suruh boh gak. Dan anaknya, anak Masyitah. Menjatuh, tak aluk situlah. Ke dalam kawah itu, boh masuk oleh kawah tu. Boh masuk oleh kawah tu. Maka dijatuhkan mula-mulanya akan suami Masyitah. Boh tok laki dulu. Jatuh punam. Pak boh masuk oleh kawah dulu. Boh air panas mati. Tu belum nak mati tu gelepar dululah. Dah, siksa dululah. Panas. Tapi tak apa dah. Syurga. Lagi pula dalil atas dunia bahu sedak kubur mereka. Lepas tu boh anaknya pula. Dan anaknya yang besar, anak boleh jalan dah tu boh masuk. Dua garah ada dua lagi. Maka tak kalah hendak dijatuhkan pula anaknya, anak Masyitah yang kecil. Lagi menyusu, dok nyusu lagi ni anak ni. Dah. Maka mengambil Masyitah syafaqah, kasih sayang akan anaknya, anak Masyitah. Wasa sayang lah. Wasa rindu, anak tak anak halus-halus, duk kepek dada ni boh mati lah tu. Nampaklah anak ni. Jadi wasa kasih sayang kerana kecilnya anak tak ni halus pek bagi. Bahawa mencita ia Masyitah atas kembali kepada barang yang ditutup Firaun ibadat yang lain daripada Allah Ta'ala. Dah. Jadi wasa nak masuk, wasa nak tukar agama mulalah. Tu. Wasa sia kepada anak lemah hati. Dan lemah pak cita dalam hati nak kembali kepada agama Firaun semula. Tu. Sebab apa?
bahawa jangan ia Firaun jatuh ke anaknya, anak Masitah yang kecil jatuh ke dalam kawah. Kalau ku masuk agama Firaun lah anakku, dah. Anakku halus ni tak ada kena mati lah, tak ada kena masuk dalam kawah lah muka saya ni. Tapi dak weh. Fardu takdir Allah Taala anak ya hak halus hak kecil tu boleh kecek. Boleh kecek. Maka menutur akan dia akan masyitah oleh Allah Ta'ala akan anak yang kecil itu. Jadi Allah Ta'ala kecek anak halus saat ni tu boleh kecek, boleh tutur. Dengan kata anak hak kecil saat ni, hei ibuku, jatuhkan dirimu ke dalam kawah dan jangan tertegah daripada menjatuh. Maka bahawasa engkau atas agama yang sebenarnya agama. Anak yang kecek, hei ibuku tak usah takut apa lah. Tak usah tegah apa. Masuk le kawah tu lah. Kita duduk le agama hak sebenar dah. Tu dia. Dengar kata anak je boleh kecek agak apa lagi lah ibunya. Tu. Maka bahawasa engkau di atas agama yang sebenar. Agama hak benar dah. Maka menjatuhlah ia Masitah akan diri Masitah. Tu dia. Maka menjatuh ia Masitah akan diri Masitah. Kemudian daripada jatuh anaknya Masitah yang kecil itu, yakni dia tahap anak dia dulu, lepas tu dia tujung. Tahap anak dia jatuh le kawah dulu, lepas tu tujung pada dia. Matilah kawah panas agama. Nah. Di situlah Firaun buat kubur satu nabi lalu pada malam Isra, bahu sedak dengan siapa hari tu lagi. Masa Firaun lagi tu kubur dia tu. Dah. Siapa malam tu duduk bahu sedak lagi. Itu dalilnya Masitah beriman dengan Allah Taala. Lagi pula surga tu bahu dah atas dunia ni hak dia. Nabi lalu malam tu bahu lagi. Habis itu dia panggil salah satu daripada anak atau budak-budak kanak-kanak yang bercakap pada masa budak. Dia panggil bercakap di dalam buai. Di dalam buai. Salah satu daripadanya anak Masitah. Lepas tu Siti Maria sendiri kita royak dah kisah dia. Yang ketiganya Nabi Isa. Kita royak dah baru ni Nabi Isa. Tu dah kecek masa budak-budak. Lepas tu berapa orang semua anak kanak-kanak hak apa dia kecek ketika budak ni. Dia kata di sini faidatun. Bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai. Buai ni tu lah. Kinayah daripada kanak-kanak budak lagi. Pada masa ni goleknya tak boleh kecek lah. Kita kata budak umur setahang ni tak boleh kecek. 2 tahun baba boleh kecek. Tu nak baca Quran tak reti lagi lah. Panggil mak pak uleh lah. Tapi goleknya 2 tahun nak kecek biar di patah ni tak boleh lagi. Dah. Kalau setahun ni cerak tak boleh kecek lagi. Tapi ada hak boleh kecek dah. Jadi segala anak-anak kanak-kanak hak berkata-kata di dalam buai ni itu 10 orang semua. Ada 10 orang. Tu dia. Mana dia kata 10? Dia kata seperti yang tersebut di dalam nazam. Di dalam kalam syair lah yang dinazamkan, yang dibuat nazam akan dia oleh Jalaluddin As-Sayuti. Imam Sayuti lah. Nah, Imam Sayuti ni banyak lah karangnya dia ni beratus-ratus. Itu. Mufassir lagi pula muhaddis dia ni. Orang ingat hadis banyak lah. Rahimahullah ta'ala. Kubur dia duduk di Sayyidah Aisyah tu lah. Dah dia pergi ini boleh lah nak pergi nak Syafi'i boleh nak ziarah kubur dia. Makanya masih ada lagi sekarang. Dengan kata Imam Sayuti, kata syair lah. Takallama fil mahdin nabiyyu Muhammadun
wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryamu wa mubri'un Jurayjin summa syahidu Yusuf wa tiflun ladal ukhdudi yarwihi Muslim wa ma syitatun fi ahdi fir'aunat wa badaf tifluha wa fi zamanil hadil mubarak yuhtamu. Itu dia. Ini yang panggil kalau saya hak Imam Sayuti tulis dalam nazam dia. 10 orang dah. Berkata di dalam buat itu satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri. Kisah yang lagu mana kita akan rias lagi insya-Allah. Dan Nabi Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa kita rias dah. Dan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Dan Siti Maryam, rias dah sat ni. Dan yang melepaskan bagi Jurayj. Ni yang panggil budak yang nak melepaskan bagi Jurayj. Jurayj ni satu orang abid lah, orang buat ibadat pada masa Bani Israel dulu. Tu Jurayj. Kemudian maka yang menaik saksi bagi Nabi Yusuf. Ni Nabi Yusuf nak tuduh zina tu. Nanti tengoklah insya-Allah kisah yang lagu mana. Dan kanak-kanak pada Ukhdud, yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang, dalamnya api yang sangat bernyala-nyala. Yang diriwayatkan daripada kitab Muslim, hadis Muslim lah. Ini yang panggil budak Ashabul Ukhdud dalam Quran pada ni dah. An-nari zatil waqud tu kita duk atau apa dalam suratul Burud. Dan masyitah. Pada zaman Firaun, anak masyitah hak kecek tu. Tu. Anak masyitah tu lah hak kecek ketika budak, ketika kanak-kanak halus-halus. Dan pada zaman Nabi yang hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan budak kanak-kanak pada masa Nabi ada juga namanya Mubarak yang menyempurnakan 10 orang. Ini yang panggil 10 orang hak kecek masa halus-halus. Jadi kisah Nabi ni lagu Nabi Muhammad sendiri kecek ketika budak-budak ni. Maka kisah Nabi SAW ini kita tak cerak dah sabit pada hadis kedak ni. Wallah alam lah ni. Kalau dah dah tak cari. Ketemu malak. Maka kisah Nabi SAW itu tak kala keluar daripada perut ibunya, ibu Nabi ni bersing ia, Nabi bersing, pai. Maka mengucap ia, ya Nabi alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Itu dia panggil Nabi kecek masa halus. Bahawa tak kala Nabi ngucap dah maka menyahut segala malaikat. Menyahut ni jawab. Malaikat jawab dengan katanya malaikat ya rahamkallah. Ni panggil dalil sunat. Tak kala dia mau bersing kata alhamdulillah. Orang hak dengar kata ya rahamkallah. Sunat. Itu dia. Dan pada satu riwayat, riwayat yang lain lah. Awal perkataan Nabi, tak kala keluarnya Nabi itu daripada perut ibu dia lah. Kata Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Panjang ni. Panjang sikit dah. Tak apalah. Ni panggil khilaf. Kata setengahnya alhamdulillah, kata setengahnya hak ni. Itu dia. Ni ayat kisah. Waktu kisah Nabi Yahya pula. Ni kita tak ada maklumat panjang mana dah tentang Nabi Yahya. Pasal Nabi Yahya ni dia hidup. Dia juga semasa dengan Nabi Isa tapi dia keke panggil dah. Sebab dia semasa dengan Siti Maryam. Ya gini, Siti Maryam ni anak Imran. Bini Imran dengan bini Zakaria. Letak silapnya kena adik kakak. Sepupu. Tak cerak dah. Jadi ya gini. Nabi Yahya dengan Siti Maryam sepupu. Yalah dah. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni anak sepupu. Anak sepupu. Biar dia lah dengan Nabi Isa tu tapi dia hujung-hujung. Nabi Isa tu dia hujung-hujung dengan Yahya. Sebab Nabi Yahya ni dia kena bunuh dulu. Dia kena bunuh. Lepas tu
Maka dia ni adalah dia mengata duduk di Suria di dalam sejik Jamek Umawi tu. Tu dia. Nabi Yahya. Bila dia kecek, maka kisah Nabi Yahya ni, Nabi Yahya ni bahawa menaik saksi bagi Nabi Isa. Tu. Nabi Yahya ni kecek ketika halus dia nak saksi bagi Nabi Isa, padahal umur bagi Nabi Yahya ni setahun dan sebulan. Dia panggil setahun sebulan baru umur dia. Baru setahun sebulan. Dah. Tu. Dengan kata Nabi Yahya, dia kata asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh. Annaka abdullah wa rasuluh. Nak saksi oleh aku bahawa engkau tu hamba Allah dan rasulnya Rasul Allah. Satu kisah dia. Dan kisah Nabi Isa itu pula seperti yang tersebut di dalam Quran, tatkala keluar daripada perut ibunya, kemudian daripada Sa'ah juga. Selepas pada sejar je dengan kata Nabi Isa, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kita royak dah kisah yang dulu lepas. Kita tengok dulu lah. Ni yang panggil Nabi Isa. Saya ingat akhir ayat. Lepas tu kisah Nabi Ibrahim pula. Dan kisah Nabi Ibrahim, tatkala keluar ia Nabi Ibrahim daripada perut ibunya, ibu Ibrahim bangun berdiri ia Ibrahim atas dua kaki Ibrahim. Berkata ia Ibrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamd lillahilladzi hadana. Yang baca sekat tu. Ini hak Nabi Ibrahim. Tu dia. Maka sampai suara Nabi Ibrahim saat ni pada segala bumi. Dengar belaka dan mendengar segala binatang. Habis. Kisah Siti Maryam kita royak dah dulu dah. Kecek dengan Nabi Zakaria dalam masjid Baitul Maqdis dulu. Dan kisah Siti Maryam itu seperti yang tersebut di dalam Quran dengan katanya Maryam menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tanya, mari mana ni wah kayu ni. Nah, dengan katanya Siti Maryam, dari mana buah kayu yang bukan musimnya. Buah kayu ni bukan musimnya buah kayu ni. Mari mana ni? Maka menjawab Siti Maryam, padahal umur Nabi Siti Maryam tengah 2 tahun tengah. Menjawab dengan katanya Siti Maryam, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tu. Dia kata tu dah. Huwa, bahawa bermula ia buah kayu ni di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi rezeki akan mereka yang kehendak ya Allah dengan tidak ada kira hisap apa pun. Tak kira musim mana pun dah Tuhan nak beri rezeki, situlah Allah Ta'ala bagi. Tu Siti Maryam dikecek. Dan kisah yang melepaskan Juraij. Ini kita sambung mula insya-Allah Ta'ala. Sekadar tu saja hari ini. Dan kita akan sambung pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.